Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Malam ni insya-Allah kita sambung kitab Riyadhus Salihin, syarah dia. Bab masih lagi dalam bab babu husnil khuluq, cerita berkenaan dengan akhlak yang baik lah. Husnul khuluq, akhlak yang baik. Hadis 623, wa an Sa'bi bin Jassamah radhiyallahu anhu qala, dia kata, Sa'ab bin Jassamah, ahdaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam himaran wahsyiyan. Aku telah menghadiahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keldai liar. Keldai liar ni maksud daging keldai liar lah. Kan dia memburu, dia dapat kan tangkap keldai liar, keldai pelihara tak boleh makan. Ya, Nabi larang makan keldai peliharaan. Keldai liar yang bukan orang belah ni, itu kita boleh makan. Sebab apa? Sebab Nabi kata keldai peliharaan ni rijsun, najis. Nah, yang boleh makan keldai liar. Jadi dia hadiahkan Nabi keldai liar. Tapi Nabi SAW tak terima. Faraddahu alayya, Nabi kembalikan kepada aku. Nabi pergi balik. Falamma ra'a ma fi wajhi, apabila Nabi SAW tengok muka aku ni lain, muka aku dah jadi lain dah kan, maksud dia heran lah. Sebab Rasulullah tak terima, ya, tak boleh makan ke, tak halal ke apa ke, salah ke. Qala, Nabi SAW bersabda, Nabi beritahu sebab apa Nabi tak terima. Inna lam naruddahu alaika illa anna hurum, semuanya kami tidak menolak, tidak mengembalikan himar ini, daging keldai ini, maknanya kepada engkau, melainkan kerana kami berihram. Orang ihram tak boleh makan haiwan buruan kan. So, jadi maknanya Nabi bagi penjelasan supaya apa? Supaya sahabat ingat saya apa? Rasulullah nak marah kat aku apa ke? Macam kita lah kan. Kita biasa-biasa kita duduk telefon kawan kita, angkat, tiba-tiba tu kita telefon tak angkat. Mesej baca tapi tak jawab mesej. Sampai malam pun tak jawab. Telefon balik pun tak. Jawab mesej pun tak. Jadi mana kita rasa dah lain kan? Dia ni mesej apa? Sama ada dia mati, ataupun handphone dia orang curi, ataupun dia tak nak kawan dengan kita. Tak nak kawan dengan aku, mesej apa? Syaitan main kat tu lah. Syaitan main tak nak kawan dengan kita tu lah. Padahal ada masalah lain, mungkin handphone dia rosak kan, handphone dia tertinggal kat mana-mana. Jadi kita kena cari sangkaan yang macam tu lah. Patut ataupun kita nak betul kita pergi cari dia. Weh, kenapa telefon tak angkat? Nak cari ke mana, dia duduk di JB, kita duduk di sini. Kan? Nah, jadi begitu. Maknanya kalau kita begitulah, kalau ada dapat terima orang mesej daripada kita kan, orang apa nama, telefon kita, tengok ada miss call, korang kita telefon lah balik, kita mesej lah balik kan. Jadi maknanya kalau tak ada kredit, pinjamlah telefon siapa-siapa, supaya apa? Supaya kawan kita tak terasa. Ini telefon tak angkat, mesej pun tak jawab. Pasal apa? Tanya siapa tak jawab mesej, saja malas. Oi. Tak boleh macam tu. Jadi macam tu. Jadi maknanya tak bagus lah. Ini akhlak yang tak baik lah. Akhlak yang tak bagus kan. Kita tak mau, paling kurang dia jawab Waalaikumsalam, sorry, sibuk, ataupun tulis lah BSI, busy kan. BSI, busy kan, malas nak tulis sangat kan. Ataupun kita boleh buat handphone kita tu, dia yang auto reply tu kan, sorry saya sedang sibuk, ataupun sedang sibuk, nanti saya jawab. Lepas tu buat gambar orang emoji yang senyum tu, yang terkeluar biji mata tu kira.
Kan? Jadi kawan kita bawa sibuk. Sebagian tu tulis bawah tu kan, sedang meeting, sedang busy. Tak apalah. Ni senyap terus kan, kita pun heran. Gitu. Kadang-kadang bukan orang lain pun, anak saudara kita, adik abang kita, anak saudara kita silap telefon kat kita, telefon balik tak angkat. Dia tersilap call, kita pun telefon dia balik tak angkat. Ni pun perangai tak elok juga. Akhlak buruk ni orang panggil. Dah hang tak pernah telefon pak saudara hang tanya khabar. Lepas tu hang tersilap call, pak saudara hang telefon balik, hang tak jawab langsung. Dah 3 bulan jumpa, kenapa hari tu hang tak angkat telefon aku? Saya ingat scammer. Kan? Oh, ingat scammer. Tak apa kan. Jadi tak patutlah macam tu kan. Ni. Jadi kita macam mana kita tak suka orang buat kat kita. Macam tu orang tak suka kita buat kat mereka. Kita kena ingat ke tu. Adik-adik kita, abang kita, adik kita, pak belakang kita, mak belakang kita, kawan ayah kita. Ada je. Kemudian pengajaran daripada hadis lah. Cerita tentang baiknya akhlak Nabi SAW. Tak boleh sampai challenge lah. Nabi maknanya ikon bagi akhlak yang terbaik lah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Daripada segala sudut. Segala sudut. Tak ada kekosongan, tak ada kekurangan pada Nabi SAW. Sudut apa? Kan? Pemerintah, bapa, kawan, saudara. Kan? Nabi yang terbaik. Anak saudara. Kan? Nabi yang terbaik. Masya Allah. Jadikan Nabi sebagai idola. Tapi tak, idola mereka penyanyi sekian-sekian. Kan? Penyanyi. Itu idola mereka. Kan? Nabi kata, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seorang akan bersama dengan siapa dia yang dia cintai. Suka penyanyi, duduklah dengan penyanyi nanti. Kan? Di kumpulan dia apa? Gitu. Jadi pengajaran yang seterusnya bahawa seseorang tu maknanya dia kena jelaskan kepada saudara dia sesuatu yang kalau dia rasa saudara dia ni akan terasa sesuatu pada dia. Dia kena cepat bagi penjelasan supaya kawan dia tak buruk sangka dengan dia, maka akan berlaku keretakan hubungan persahabatan lah ataupun persaudaraan. Jadi tak sono. Dah tak tegur siapa kan. Tak bagus. Dan supaya sahabat dia tenang hati dia bila kita cerita kat dia. Kemarin sorry tak dapat angkat telefon. Pasal apa? Telefon cucu buh dalam besen. Ada air. Kan? Jadi tak boleh guna telefon. Jadi mari kita bagi penjelasan. Dia pun okey. Hadis yang seterusnya, wa 'an Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil birri wal ithim. Kata Nawas bin Sam'an, aku tanya kepada Rasulullah SAW tentang pahala dan dosa, tentang kebaikan. Maka Nabi menjawab SAW, al-birru husnul khuluq. Kebaikan ataupun pahala itu adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik pun dapat pahala lah, masya-Allah. Wal ithim, dosa pula ma haka fi nafsika, sesuatu yang kacau dalam jiwa engkau. Maksudnya, wa karihta an yattali alaihi an-nas, engkau tak suka orang tengok. Engkau tak suka orang tahu. Itu dosa. Kita buat pun sembunyi-sembunyi ya. Kan? Buat sembunyi-sembunyi. Tapi ada juga orang buat sembunyi benda bagus, apa dia buat tapai. Orang tua lah. Orang tua buat tapai sembunyi-sembunyi. Dia buat dalam kelambu. Tanya pasal apa? Takut tak manis. Tak manis bukan pasal orang tahu. Tak manis pasal ragi yang tak bagus. Kan? Tengah dia pun percaya dia tak bukan pasal ragi. Aku dah try banyak kali lah. Macam-macam ragi. Kalau dia tahu tapai aku sama ada tak manis, tapai aku jadi merah. Pasal beras tak elok. Ya. Jadi hak tu maknanya dia buat sembunyi lah. Orang tak tahu.
Tu bukan dosa, tu insya-Allah menjadi pahala, betul apa? Esok dia nak jamu orang. Dia. Tapi kalau kita buat benda-benda dosa ni, biasanya kita tak suka orang tengok kita buat kan. Makan rasuah ke. Sebab tu dia panggil under table. Dia panggil under table. Bawah meja. Kan dia tak panggil under table. Kan? Tapi nama tukar duit pelicin, duit kopi. Kan? Duit sabun. Macam-macam lah. Tapi benda haram juga. Tu dia. Kalau Indonesia dia kata apa? Meja kering dengan meja basah. Meja kering ni kerja macam tu lah, gaji 1 juta lah gaji dah. 1 juta rupiah lah. Dia tak nak lebih, tak nak plus. Tapi kalau meja basah, meja lembap, dia ada plus. Lanjut kan? Lebih kan? Dia mari macam-macam side. Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Kan? Itu meja basah dia panggil. Saya yang beli tu, saya berkawan dengan satu orang pakcik tu kan, dia cerita. Ada meja basah, meja kering. Meja kering ni yang tak boleh makan rasuah. Kan? Jadi dalam pejabat tadi keluar tu kan. Itu meja kering lah. Ni bukan kata siapa. Tapi hak terasa ambil lah mereka kan. Mereka dengar ni lah. Kan? Kemudian pengajaran daripada hadis ni. Jadi al-birru, kebaikan itu maknanya adalah akhlak yang baik bersama dengan Allah Ta'ala dan akhlak yang baik bersama dengan hamba-hambanya, bersama dengan manusia. Itu kebaikan. Orang Islam pun suka, orang kafir pun suka. Kan? Jadi begitu. Ini kebaikan. Jadi sesuatu perkara yang mendatangkan rasa ragu dalam diri kita. Ni elok ke buat? Elok ke buat? Jangan buat. Dia mari kacau dalam hati ni. Adakah dia ni dosa yang kita kena tinggal, kena jauhkan, ataupun macam mana boleh buat? Kata ni kalau boleh buat, kata buka, ataupun tak boleh buat, atau saya buatlah. Tinggal. Sebab benda ni syubhah kan. Dia mari ragu-ragu dalam dada kita, dalam hati kita. Kalau aku buat ni ada nak boleh Ada nak boleh Maknanya dalam tu ada unsur-unsur dia tahu benda tu tak boleh. Tapi dia nak kona bagi jadi boleh juga. Dia kena tinggal benda tu, jangan buat. Kemudian hadis yang 625, wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhum qala. Ini sahabat Nabi, anak dia, ayah dia pun sahabat kan. Abdullah sahabat, Amru bin al-As ni sahabat juga. Cumanya Amr bin al-As ni lambat masuk Islam kan. Dia lambat. Seorang lagi Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, ini Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum. Qala, dia kata, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan. Tidak, Rasulullah tidak pernah bercakap benda-benda yang keji, benda-benda lucah ni, tak pernah. Al-fahish ni benda lucah lah, benda cakap lucah. Wala mutafahish, kan? Bukan Nabi ni duduk cari-cari perkataan yang tak elok-tak elok dia nak cakap. Benda perkataan yang memang tak elok, orang tak suka dengar, memang tak keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana yaqulu, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min khiyarikum, sesungguhnya orang yang terbaik di kalangan kamu, ahsanakum akhlaqan, yang terbaik akhlaknya. Masya Allah, akhlak paling baik. Hadis muttafaqun alaih. Jadi hadis ini menjelaskan tentang sifat lah, sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana baginda adalah manusia yang paling jauh daripada bercakap benda-benda yang keji, apatah lagi melakukannya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita orang beriman, kita kena ikutlah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada demikian itu. Kemudian hadis juga menggalakkan di atas husnul khuluq, akhlak yang baik lah. Kenapa? Kerana di atas akhlak yang baik itulah dia menjadi paksi agama ni.
agama ni paksi dia adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik ni dia tahan segala amalan agama, itulah perbuatan ataupun perkataan. Jadi ia menjadi medan perlumbaan di antara orang-orang beriman. Jadi orang-orang beriman masing-masing berlumba-lumba untuk menjadi yang terbaik, nak memiliki akhlak yang terbaik. Kalau kita tengok daripada kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, masing-masing berlumba untuk jadi orang yang paling berakhlak. Sebab dia panggil medan at-tanafus, medan perlumbaan bagi para sahabat untuk mencapai darjat khiyarukum. Darjat khiyarukum, darjat orang yang terbaik di kalangan kamu. Jadi orang yang terbaik di kalangan sahabat-sahabat Abu Bakar lah. Tak ada siapa di kalangan sahabat Nabi yang boleh challenge Abu Bakar radhiyallahu anhu pada akhlak ke, pada pengorbanan ke, ini dia. Dan paling sempurna keimanan dia. Kemudian hadis 626, wa an Abi Darda radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ma min syai'in athqalu fi mizanil mu'min yawm al-qiyamah min husnil khuluq. Kata Abu Darda daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, tidak ada sesuatu yang paling berat di atas timbangan orang beriman pada hari kiamat melainkan akhlak yang baik. Masya-Allah. Ini paling berat sekali. Timbang sedekah, timbang puasa, timbang semua ni, ini paling berat. Siapa kata? Nabi kata. Sallallahu alaihi wasallam. Sebab bukan senang nak berakhlak yang baik. Jadi maknanya nak kena lawan jihad hawa nafsu. Bila kalah dengan hawa nafsu tu yang langgar orang sampai mati. Kalah dengan hawa nafsu kan, nafsu ammarah, nafsu yang sentiasa mengajak kepada kejahatan, keburukan. Tak boleh fikir dah sebab akal dah tertutup dah dengan kemarahan tadi kan. Jadi kita kena berdoa banyak ke Allah Ta'ala supaya selamatkan kita daripada, tak sangka kan, tak sangka dia pun mungkin keluar daripada rumah, dia tak fikir nak bunuh orang macam tu, tapi dah jadi kemarahan dah menutup akal kan. Tapi dia buat macam mana benda dah berlaku, terima aja hakikat dia. Okay, an-nafsu bin nafsi lah, nyawa dengan nyawa lah kan. Dalam Islam, nyawa dengan nyawa, tu jelah. Sebab tu ya kita nak keluar, kita sentiasa kena ada doa ni. Doa nak keluar dari rumah, bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Kita tak tahu, kalau kita baca tu, segala syaitan akan menyingkir dari jalan kita. Bila kita lupa, masa kita lupa itulah kita kena. Jadi itulah dia, kita minta lah doa sentiasa Allah selamatkan kita kan. Itulah dia. Tu buat macam mana benda dah berlaku, taubat je lah. Istighfar, taubat, terima hukuman lah. Kalau tak kena hukuman dunia, hukuman akhirat lagi teruk. Melainkan family dia ampunkan lah. Yang terbaiknya family dia maafkan lah, tu je lah. Tapi kalau hukum dunia, kalau hukum selain daripada hukum Islam, tu maaf pun tak boleh no. Kalau hukum bukan hukum Islam ni kan, hukum barat ni kita duk guna, kalau pergi maaf pun tak terima, bunuh juga, gantung juga. Tapi kalau hukum Islam kan, sebelum pancung tu, Syekh ni apa nama, orang juru agama tadi, juru cakap tadi kan, dia akan pergi tanya dulu wali-wali dah, macam mana kamu nak maaf tak? 3-4 orang tak maaf, tapi seorang kata saya maafkan. Pihak seorang tu nak tak pedang di atas leher ni. Macam mana nak maaf? Tak nak. Okay, saya maafkan. Wali waris dia kan. Terima maaf. Tapi itulah maknanya kan dalam keadaan sekarang. Tapi kalau dia maaf, memang besarlah pahala dia. Macam kat Amerika tu kan, yang anak dia kena bunuh dengan orang kulit hitam tu, orang Melayu Indonesia, yang anak dia kena tembak kan, bunuh tu, dia maafkan.
orang apa nama orang kulit hitam tu lah. Dia maafkan kawan tu. Tapi maaf pun macam mana hukuman dia? Tapi dia pun tak ada hukum mati no. Dia pun ada hukum mati tak? Ada, tapi tak ada hukum mati kawan tu kan. Tapi itulah bukan senang nak memaafkan ni kan. Benda jadi depan mata kita pula. Gitu. Kemudian ini yang memberatkan apa nama timbangan orang beriman pada hari kiamat adalah husnul khuluq. Wa innallaha yubghidul fahishal badiyya. Sesungguhnya Allah Taala benci perkataan yang keji, lucah, al-fahsh, lucah ni. Perkataan yang kotor Tuhan tak suka. Ya, jadi maknanya husnul khuluq ni min a'zami al-a'mal as-salihah. Husnul khuluq ni termasuk di antara amalan-amalan yang teragung ni. Termasuk di antara amalan yang teragung, akhlak yang baik. Yang mana seseorang hamba akan dapati akhlak yang baik itu dalam lembaran amalan dia pada hari kiamat, dan dia akan melihatnya dalam timbangan kebaikan dia. Keburukan, kebaikan. Ada dua. Ya. Jadi maknanya fa amma man thaqulat mawazinuh, siapa berat timbangan kebaikan dia, fa huwa fi 'ishatin radiyah, dalam kehidupan yang dia redha, keselamatan lah. Amma man thaqulat mawazinuh, siapa berat timbangan apa nama ni apa nama wa amma man khaffat mawazinuh, siapa yang ringan timbalan kebaikan dia, yang beratnya dosa, fa ummuhu hawiyah lah. Itu saat yang paling mendebarkan kita. Saat mendebarkan kita, tengok timbangan kita. Berat ke ringan? Berat ke ringan? Tapi yang paling berat kalimah la ilaha illallah lah. Kan? La ilaha illallah itu yang paling berat. Tauhid. Kalimah tauhid. Itulah, jadi maknanya ke atas orang beriman dia menjauhilah perkara yang Allah Ta'ala murka, perkara yang Allah benci ni kan. Di antara perkara yang Allah benci ialah cakap-cakap yang tak baik, cakap-cakap yang tak elok ni. Gitu. Kemudian wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, katanya suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nas al-jannah. Kata Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang perkara yang paling banyak memasukkan orang dalam syurga. Apa dia benda yang paling banyak memasukkan manusia dalam syurga? Qala taqwallah wa husnul khuluq. Nabi kita bertakwa kepada Allah dan berakhlak baik. Masya Allah. Akhlak ni pada apa? Pada perkataan kita, pada memek muka kita, kan? Pada perbuatan kita tu akhlak. Janganlah naik kereta tunjuk tangan ke orang, tunjuk tangan, tengok tangan apa dia tunjuk. Kan? Jadi kalau tangkap macam tu tak apa kan? Kalau angkat macam tu tak apa. Atau angkat macam tu tak apa ikut dah. Kan itu apa dia, lambang apa? Lambang keamanan. Berapa orang tu marah kita potong queue. Kita pun buka tingkap. Minta apa? Peace lah. Sama keamanan. Minta aman. Dia tunjuk nombor kita buat begitu. Ataupun kita buat dia gitu. Kita buat gitu, dia salah gerak pula. Dia kata, dia potong-potong aku, potong queue, dia buat macam ni pula. Kita ni minta maaf kat dia. Silap. Bahasa isyarat kena. Tengah orang tu ditunjuk apa? Tunjuk penumbuk. Lepas tu kawan tu tunjuk parang. Dia tunjuk piston. Kawan tu tunjuk gari. Lari dia. Ni kan. Jadi dia akhlak tak bagus ya. Jadi takwa kepada Allah dah husnul khuluq. Dan ditanya Nabi SAW tentang apa yang banyak memasukkan manusia dalam neraka ni. Wasu'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nara
Faqala al-famu wal farj. Yang paling banyak bagi manusia masuk neraka mulut dan kemaluan. Mulut kan, mulut ni dia tak berhenti. Orang banyak cakap ni kan, oh bahaya. Ada kawan kita, ada orang kita, dia boleh cakap boleh sampai Kuala Lumpur tak berhenti. Tak berhenti. Cerita dia macam-macam. Dia bukan satu cerita lah. Dia apa? Dia kait. Tentu sampai lah. Kan? Tengok signboard Kuala Lumpur lagi 3 km. Daripada Perlis. Tak berhenti cakap. Satu sudut bagus juga lah. Tak lena dia. Jadi orang sebelah tu boleh lena. Boleh minta lah. Aku nak lena boleh tak? Lena. Dia berhenti cakap. Kalau dia cakap juga, cakap seorang lah. Dia telefon orang pula. Cakap telefon pula. Orang sebelah tidur. Oh ada. Ada tu yang kita pasal cerita tu. Saya ada. Bukan reka ni. Saya ada semua. Dia. Baik. Mulut. Dan satu lagi kemaluan lah. Kemaluan dia berzina apa lagi. Begitu. Kemudian hadis menjelaskan tentang galakan bertakwa kepada Allah lah. Jadi takwa ni merakumi perkataan, perbuatan, apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang takwa. Dia kata, kamu pernah tak lalu di satu jalan yang ada duri? Ya? Dia kata pernah. Dia kata, kamu buat apa? Dia kata, aku tak pijak duri tu, aku pergi kot lain tempat aku lompat lah kan. Dia kata, itulah dia takwa. Khalid dhunuba saghiraha wa kabiraha fahuwa tuqa wasna' kamashin fawqa al-ardi syawki yahdharu ma yara wa innal jibala minal hasa. Jadi mana dia kata, kamu buatlah macam mana takwa, kamu buatlah macam mana orang berjalan di atas jalan yang ada duri, dia akan lompat ke, dia akan ke tepi ke, menjauhi perkara yang akan menyakiti dia. Itulah dia takwa. Kenapa? Kalau kita buat dosa kecil-kecil ni, buat innal jibala, sungguhnya gunung itu bermula daripada batu-batu kecil ni ya. Kan? Batu-batu kecil ni dia jadi gunung. Dosa ni maknanya dia sikit dia jadi habis ya kita, membinasakan lah, tu maksud dia. Kemudian bab ni hadis dia pendek-pendek, husnul khuluq. Dan darinya dari Abi Hurairah juga radhiyallahu anhu katanya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan. Orang beriman yang paling sempurna iman dia. Maknanya iman ni dia tak sama. Di antara kita semua ni iman tak sama. Dan iman kita pula dia tak statik. Dia tak macam tu je. Hari ni macam tu, hari ni macam kemarin tak. Kemarin rajin main Jumaat. Hari ni main rumah. Sekejap lagi ya. Sekejap lagi orang azan. Sekejap lagi nak pergi masjid pun tak ada orang bayang dah. Tadi orang tak siap. Iman kemarin lain. Iman hari ni dia turun sikit. Jadi iman ni dia bertambah dan berkurang. Jadi maknanya kita nak bagi tambah ni kena usaha, kena doa, minta. Kena minta. Iman ni kena minta ke Tuhan, minta ke Allah Ta'ala. Supaya diberi kepada kita iman tadi. Jadi ahsanuhum khuluqan. Orang yang paling sempurna iman dia adalah yang paling mulia akhlak dia, paling baik akhlak dia. Masya-Allah. Wa khiyarukum linisaihim, dan orang yang terbaik di kalangan kamu semua ialah yang terbaik untuk para isteri mereka. Kalau dengan isteri dia garang dengan kawan-kawan dia baik sungguh kan, dia tak boleh pakai. Dengan bini dia dia garang. Kalau telefon jawab, apa dia? Nak apa? Apa dia? Okey, baik.
Lepas tu hak satu telefon pula, hak nombor 2. Ayah okay, sayang. Ya. Oh, hak nombor 2 telefon lagu lain ada dia. Hak ni depan saya berlaku, depan saya. Kawan lah. Kan? Naik kereta. Ada, okey. Tak lama, tak lagi bawa kereta kan? Kita bawa kereta tu sebelah kita. Ni ting. Ya sayang. Okey. Ataupun nanti Abang Kurio lah. Okey. Oh, hang bini hak tadi siapa dia? Nombor 1 tadi. Bini tu. Hang kau ajak kau. Hang nombor 1 hang cakap lagu ni apa dia? Jadi ini bukan orang yang terbaik. Ini bukan yang terbaik. Yang terbaik ni akhlak dia baik dengan bini dia. Kan? Bini panggil, "Woi. Mana kopi?" "Woi." Kan? Minta kopi 2 jam lah, padahal baru 10 minit. Kawan tu tak ada nak jalan ke apa pasal badan dia besar. Dia nak heret kaki nak baju kopi. Nah. Laki ni kata 2 jam kopi tak sampai. Ini bukan orang yang terbaik kan. Gitu. Jadi pengajaran daripada hadis, iman ni bercabang-cabang. Iman ni banyak cabang. Dan manusia ni bertingkat-tingkat. Pada iman ni pun tak sama. Hari ni kita naik iman lebih sikit. Kan? Lepas sembahyang subuh balik terus basuh pinggan. Settle pinggan kat sinki. Kan? Lepas tu tengok pula tama ada sampah-sampah, sapu. Tengok pula sawang, sapu habis. Rumah macam baru buh cat. Kan? Padahal rumah baru bersih. Pemanya. Pasal apa? Iman naik sikit. Jadi kalau sekali-sekala buat tu orang rasa lain lah. Sekali-sekala mungkin 3 bulan, 4 bulan sekali baru buat. Ada orang perasan lah. Ni pasal apa ni? Dia akan tanya ni pasal apa? Tapi kalau kerak-kerak tak apa, dia pun tak perasan. Dia memang rajin. Laki saya memang rajin, dia kata. Kan? Tapi kalau 3 bulan, 4 bulan baru nak buat, setahun, dia pun fikir benda lain lah. Itu dia. Baik. Tak sama iman kita ni. Wal muwaffaqu minal mu'minin. Orang yang Allah Ta'ala bagi taufik kepada dia daripada kalangan orang beriman ni, mereka yang berusaha untuk sentiasa menambahkan keimanan dia. Dia kena jihad lah. Kan? Kadang-kadang semangat pergi masjid, kadang-kadang kurang semangat. Tapi pergi juga. Kan? Pergi juga. Tak semangat. Tak hari semangat tu, hujan pun tak kisahlah. Kan? Kalau hari tak semangat tu, tak hujan pun tak pergi. Kan? Itu dia. Iman. Jadi antara perkara yang menambah keimanan kita pada pengetahuan lah, ilmu lah. Satu. Yang kedua, duduk bermajlis dengan majlis orang yang soleh-soleh, kawan-kawan kita. Jenis orang surau masjid ni kan, minum kopi. Nak tengok jam ya. Minum kopi 2-3 teguk, tengok jam. Tengok jam. Pasal apa dah tengok jam? Nak azan lah dia kata. Mana lu ingat lagi sembahyang jemaah di masjid surau tadi. Jadi hendaklah seseorang hamba dia menjadi sahabat yang terbaik untuk ahli dia, untuk isteri dia, orang yang terbaik untuk isteri dia. Dan orang yang paling dicintai oleh isteri dia. Dan orang yang maknanya sebaik-baik orang yang mendidik ataupun mentarbiah lah. Kenapa? Kerana keluarga kita tu adalah manusia yang paling kita kena berakhlak baik dengan mereka. Jadi kita mulakan dengan yang terdekat dengan kita lah. Gitu, berakhlak dengan akhlak yang baik. Sebab tu kita tengok kan, kalau di sekolah ni, anak-anak di sekolah ni kita mak pak bukan ajak benda-benda cakap tak elok ni. Tapi dia pun dapat benda tak elok daripada mana? Sebab dia panggil suasana pendidikan tu. Berkawan. Mungkin kawan tu pak dia gangster sikit. Pak dia cakap benda tak elok, mak dia cakap benda tak elok. Anak tu akan buat perkataan di sekolah. Boleh kat budak-budak ni, dia balik rumah. Jadi kita nak kena asah balik, nak kena tarah balik lah. Susah tu. Nak buat macam mana? Kehidupan dia macam tu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Nabi kata, innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajat as-sa'im al-qa'im. Hadis riwayat Abu Dawud.
Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang beriman dia akan dapat mencapai darjat orang yang berpuasa di siang hari dan qiyamul lail di malam hari dengan semata-mata akhlak yang baik. Masya Allah, pahala dia. Dia akan dapat challenge orang yang puasa di siang hari dan solat di malam hari. Maknanya kalau dia berakhlak baik, dia pun puasa, dia pun solat, Masya Allah, pahala dia. Tapi kalau ialah orang yang akhlak baik dia tak solat, mustahil lah. Dia kalau berakhlak baik mesti dia orang yang solat lah. Kalau tak solat, itu bukan berakhlak baik. Itu baik. Kemudian ini di antara darjat yang tertinggi lah, kan? Di antara darjat pahala yang tertinggi ialah orang yang berpuasa di siang hari dan solat di malam hari. Solat malam lah, solat sunat. Jadi di antara darjat tinggi ataupun darjat pahala yang tinggi. Tapi maknanya dengan akhlak yang baik tadi dia dapat mencapai darjat lagi banyak ataupun lagi tinggi pahala dia. Sampai dia boleh sampai darjat orang yang puasa dan orang yang solat sunat malam tadi. Banyak solat malam. Wa an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun, kata Nabi SAW, aku adalah orang yang menjamin, aku penjamin untuk mendapatkan satu rumah. Maknanya di sudut, dalam sudut di syurga. Tadi syurga dia ada sudut dia. Di sudut syurga ni ada rumah ataupun ada istana. Jadi aku penjamin untuk mendapatkan rumah fi rabadil jannah. Maksudnya rumah yang ada di dalam syurga tadi, di hujung-hujung ni, tepi-tepi syurga tu kan. Nabi kata, untuk siapa? Liman tarakal mira'a, bagi orang yang meninggalkan pertengkaran. Tengkar. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia tu benar, betul. Meninggalkan perdebatan. Orang ajak kita debat, tak payahlah. Kan? Duk berdebat. Ada setengah orang dia suka berdebat. Kan? Kau ni kata, kau ni jawab. Kau ni kata, ni jawab. Jadi, tak ada faedah. Lah ni kerja apa pun tak jadi. Duk berdebat dalam apa nama? Tambah sekarang pula kan dalam Facebook apa semua kan. Jadi benda tu tak ada faedah. Kalau kita bagi nasihat orang tak terima sekali dah. Tak mau sudah. Ni dia. Jadi walaupun dia orang benar, kita nak defend. Tak usah defend lah. Kita dah cerita kebenaran orang tak terima sudah. Tak payah nak defend. Biar-biar lah, kalau dapat hidayah dapat lah. Kalau Allah nak bagi dekat dia hidayah, Allah bagi ya. Kalau kita debat dengan dia pun, lagi dia tak boleh terima. Orang yang nak berdebat dengan dia pun tak ada siapa yang nak mengaku kalah dalam debat. Itu memang itulah dia. Rukun debat, tak ada siapa nak mengaku kalah. Kalah terang-terang tu pun, dia tak kata dia kalah. Jadi buat apa? Buang masa orang pergi ayat liang. Satu lagi, orang pergi beras belanja depan makan. Itu dia. Tak payah program debat ni, tak payah mengarut. Buang masa. Kan? Kecuali maknanya dia nak cari kebenaran. Dia tanya soalan tu, maka dia saja dia tanya soalan tu dia tak tahu. Yang dia tahu selama ni begini, cerita dia jawab balik, dia cerita lagi, dia kata lagu tu. Dia terima, dia nak kebenaran. Tapi hak dia pun buat debat ni, memang tak ada hak lawan ni, antara dua ni takkan terima. Dia akan kata dia menang. Itu dia. Jadi tak ada lah peluang ni untuk rumah istana apa nama di tepi syurga ni kan. Rabadul jannah ni maksud dia dia panggil apa? Ma haulaha, apa yang ada di sekitar syurga tadi lah, istana tu. Bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar.
Wa baitin fi wasatil jannah, dan aku penjamin untuk mendapatkan istana di tengah-tengah syurga, tadi tepi. Ada tengah. Liman tarakal kadhiba, bagi orang yang meninggalkan cakap bohong. Wa in kana mazihan, walaupun dia bergurau. Dia gurau ya, tapi dia cakap bohong. Kan? Tak boleh. Wa bi baitin fi a'lal jannah, dan aku adalah penjamin bagi orang untuk mendapatkan istana di atas syurga. A'la ni yang atas lah. Liman hasuna khuluquhu, bagi orang yang baik akhlak dia. Tengok, atas sekali tu orang yang terbaik akhlak dia, dia dapat istana di atas syurga. Jangan fikir atas pokok lah. Ustaz atas pokok lah. Atas tak tahulah macam mana kan. Tak masuk syurga kita tak tahulah. Jadi pengajaran daripada hadis, targhib, galakkan dalam meninggalkan pertengkaran, perdebatan, fitarkil jidal, meninggalkan perdebatan. Kalau dia akan membawa kepada perpecahan dan perselisihan. Ini. Kemudian yang keduanya, haramnya berdusta walaupun macam-macam. Gurau ke apa ke, sungguh-sungguh ke. Kan? Jadi darjat yang tertinggi di sisi Allah Ta'ala adalah akhlak yang terbaik lah. Ya? Kerana orang yang akhlak dia baik ni, dia menghimpunkan bagi segala kelebihan ataupun kebaikan lah. Itu. Kemudian wa'an Jabir radhiyallahu anhu, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, inna min ahabbakum ilayya. Nabi kata, sesungguhnya orang yang paling aku cinta, orang yang paling aku sayang, wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, orang yang paling dekat tempat duduk dia dengan aku pada hari kiamat, ahasinukum akhlaqan, orang yang paling baik akhlak dia. Wah, ini paling dekat dengan Nabi SAW di hari kiamat dan paling dicintai oleh Nabi. Wa inna abghadakum ilayya, dan sesungguhnya orang yang paling aku benci, Nabi kata, wa ab'adakum minni yaumal qiyamah, yang paling jauh tempat duduk dia dengan aku pada hari kiamat, as-sarsarun. Ya, as-sarsarun ni maksudnya orang yang bercakap, kata ke orang tu, kata ke orang ni, kata ke orang tu, kata ke orang ni. Satu aja dah. Dia tak pernah dia kata ke orang. Dia tak kat diri sendiri, dia tak kata, dia kata ke orang. Siapa nak kata ke diri sendiri kan? Tengok orang tu lalu, kata ke orang tu. Tengok orang lalu, kata ke orang ni. Nak boleh habis cawan kopi tu pun kan, berlambak-lambak dosa dia himpun. Dosa besar pula tu. Sarsarun. Wal mutasyaddiqun. Sarsarun ni orang yang banyak cakap. Mutasyaddiq, ni yang bercakap tu, kata orang tu, kata orang ni. Mutasyaddiqun. Wal mutafayhiqun, yang tak berhenti bercakap. Yamla'u fahu bil kalam, dia penuhkan mulut dia dengan bercakap ya. Tengah makan bercakap kan. Sambil minum cakap lagi. Cakap tak berhenti. Ni orang Nabi tak suka orang macam ni. Dan di antaranya dia bercakap ni kerana apa? Nak menzahirkan kehebatan dia bercakap. Ni dipanggil al-mutafayhiqun. Dia bercakap nak menzahirkan kepetahan dia bercakap. Dia guna perkataan-perkataan yang orang tak faham. Kata-kataan baru yang dia baru hafal dalam kamus kan. Dia ambil kamus bahasa Indonesia, kamus Dewan kan, tengok perkataan-perkataan yang orang susah nak faham ni kan. Dia guna perkataan tu. Orang mendengar tak faham dia cakap apa. Nak tunjuk kata apa? Dia ni hebat berkata-kata lah. Hebat bercakap. Ini mutafayyiqun. Nabi tak suka. Cakap ni cakap perkataan mudah, bagi orang mudah faham. Betul lah. Cakap guna perkataan-perkataan yang tinggi-tinggi, perkataan kan, yang guna untuk dalam jurnal, tesis ke apa ke kan. Tak payah cakap orang kampung, cakap biasa lah bagi faham.
Itu yang jadi black mental tau. Gejala-gejala black mental. Black metal. Boleh kat dia black mental. Ya. Itu. Kemudian berkajian daripada hadis husnul khuluq, mana akhlak muslim yang baik ini adalah sebab lah untuk mendapat kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan boleh duduk dekat dengan Nabi pada hari kiamat ni. Kemudian peringatanlah ugutan daripada bercakap banyak. Ya. Dan berbangga-bangga dengan pandai bercakap tadi. Ada orang dia suka cakap dan dia bangga dengan cara dia bercakap kan. Itu. Jadi hadis juga menjelaskan tentang Nabi SAW begitu sayangkan umat dia lah. Nabi bagi nasihat, ya kan, supaya buat benda yang boleh mendatangkan kebaikan pada mereka, yang boleh mendekatkan mereka tadi dengan dia di hari kiamat, dan benda yang boleh menjauhkan mereka daripada Nabi SAW pada hari kiamat. Nabi jelaskan, Nabi cerita kepada umat dia lah. Kemudian habis bab tu masuk bab yang lain pula, babu al-hilmi wal-anati wal-rifqa. Bab al-hilm. Hilm sifat penyantun. Sifat penyantun, lemah lembut lah. Halim. Macam Nabi Ibrahim AS kan. Seorang yang halim. Seorang yang santun. Yang tidak perangai. Yang tidak panah baran. Nabi Ibrahim. Allah sebut kan. La halimun. Nabi Ibrahim ni halim. Orang yang halim. Yang tidak perangai, tidak panah baran. Orang buat kata apa-apa dia marah dia cakap elok lah. Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah Nabi kita SAW. Ya, al-hilmi ni. Wal-anat. Al-anat ni tidak gelojoh, tidak kalut, tidak kelang kabut, tenang. Al-anat maknanya sikap tenang. Wal-rifqa. Rifq ni maksud dia berlembut lah. Rifq maksud dia ada sikap kelembutan. Berbeza dengan al-hilm sikit. Rifq ni. Baik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dia datangkan ayat 134 pada surah Al-Imran. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wal kazimin al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Dan orang-orang yang menahan kemarahan dan orang yang memberi kemaafan kepada manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cintakan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kenal dengan ayat ini. Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, dia ni ada hamba dah. Cerita ni saya dengar Syekh Saleh Al-Munajjid, hafizullah, cerita lama dah. Tapi ingat lagi cerita dia. Al-Hasan bin Ali ni dia ada hamba. Hamba ni bawa air minuman lah. Bila dia bawa air minuman tadi, sampai dekat Hasan ni, tiba-tiba air tertumpah. Kena pakaian dia. Hamba dia, begitu tumpah air kena pakaian dia. Dia tengok Hasan macam nak marah, dia baca ayat ni. Wal kadhimin al-ghaiz. Dan orang-orang yang menahan kemarahan. Ya. Kemudian Hasan tak marah pun dia. Hasan tak marah pun. Bila tengok Hasan tak marah, dia sambung. Wal afina 'anil nas. Orang yang memaafkan manusia. Dia kata, aku maafkan kau. Dia baca ayat Quran. Hasan jawab, Hasan kata, aku maafkan kau. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dia sambung lagi. Dia kata, Allah sukakan orang-orang yang berbuat baik. Ya, anta hurrun liwajhillah. Engkau merdeka kerana Allah. Kan? Tadi begitu baik. Tuhan dia tak marah. Dia kata, dan orang-orang yang memaafkan manusia. Tuhan dia kata, aku maafkan kau. Dia sambung lagi. Dan orang-orang, dan Allah suka orang yang berbuat kebaikan. Ya, aku buat baik, engkau merdeka. Masya Allah. Ya. Itu dia. Baik, ayat dia juga ada kisah lain. Lepas ni ada hadis sebut tentang tu lah, kisah Al-Hurr bin Al-Qais, ya, dengan pak saudara dia yang mari daripada kampung, ya, yang mari apa nama,
Ada hadis tu lah, kita cerita lah insya-Allah. Baik. Hadis belakang tu. Belakang hadis dia. Saya cerita sekarang, orang lain tak baca lah hadis tu. Tu baca bab lain pula lah. Baik, dan ayat dari surah Al-A'raf 199, khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'rid 'anil jahilin. Ini kisah Umar dengan Uyainah bin Hisn. Ini kisah Umar Al-Khattab dengan Uyainah bin Hisn dan seorang lagi anak saudara Uyainah bin Hisn, yakni Al-Hurr bin Al-Qais. Jadi ayat ni, khudhil afwa, berilah kemaafan, wa'mur bil 'urfi, dan suruhlah dengan kebaikan, dan berpalinglah daripada orang-orang yang jahil, wa'arid 'anil jahilin. Uyainah bin Hisn dia datang daripada Badui, perkampungan, pedalaman, orang Badui. Anak saudara dia ni Al-Hurr bin Qais, di antara orang yang didekatkan oleh Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Kerana dia ni ahli Quran. Dia ni orang yang pakar dalam Quran, Al-Hurr bin Qais. Umar ni siapa-siapa saja tak kisah. Siapa pandai Quran, pakar Quran, semua jadi ahli majlis syura dia. Mesyuarat dia. Nah, masuk dalam mesyuarat meeting dia. Jadi mana Uyainah ni datang anak saudara dia ke Madinah, dia kata, "Ya ibn akhi, laka wajhun 'inda hadzal amir." Hai anak saudaraku, engkau ni ada pangkat di sisi ketua ini ataupun amir, Umar lah, khalifah. Dia kata bagi tahu dekat dia, aku dah jumpa, minta tolong recommend lah, boleh aku jumpa khalifah. Sabarlah, anak saudara dia pun jumpa lah Umar. Dia beritahu lah, pak saudara dia main pada Badui, pedalaman apa semua, nak jumpa dengan khalifah. Umar kata panggil mai. Dia pergi jumpa Umar, salam pun tak bagi dah, turun je. Dia kata, Ibn Khattab, hai anak lelaki Al-Khattab, kan, innaka lam ta'dil, kau tak adil. La tu'tina al-jazal, engkau tak bagi kami pembahagian harta kekayaan Islam Baitul Mal ni, kau tak bagi dengan adil pada kami. Umar angkat tangan, nak angkat tangan, nak pukul dah. Muka merah dah, nak bubuh betul dah. Al-Hurr bin Qais dia tengok khalifah nak marah dah. Kalau dia tak masuk jumpa, pak darah dia kena. Memang kena. Dia kata, ya Amirul Mukminin, inna Allah azza wa jalla qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin wa inna hadha minal jahilin. Umar dengar ayat Quran, macam terjun dalam sungai air. Sejuk tu tengah merah muka dia kan. Aduh, kancing gigi ketak tu, nak bubuh tu. Cool tu waktu tu je lah. Kan, bawah pada 16 darjah kot. Kalau kita 16 sejuk kan, mungkin 0 darjah kot. Memang dia sejuk tu dengar ayat Quran. Jadi maknanya tu penyelamat lah. Dia selamat, pak saudara dia tak kenal kawan tu. Dia kata, Amir Mukminin, Allah Ta'ala katakan Rasul dia, berilah kemaafan dan suruhlah dia buat baik dan berpaling daripada orang-orang yang jahil. Pak saudara saya ni orang jahil, selamat lah. So tidak kena. Itu cerita dia. Kemudian hadis dalam ayat dalam surah Fussilat ayat 34 35, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, tidak sama kebaikan dan keburukan, tak sama. Allah kata, idfa' billati hiya ahsan, tolaklah ia dengan cara yang terbaik, lawanlah dengan cara yang terbaik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun, maka apabila di antara engkau dan di antara dia ada permusuhan, ka'annahu waliyun hamim. Jadi maknanya, kalau tolak dengan cara yang baik, dia akan jadi kawan yang rapat, kawan yang baik. Wa ma yulaqaha, dan tidak menemuinya, tidak dapat melaksanakannya illa allazina sabaru, mereka orang-orang yang bersabar.
wa may yulaqaha illa dzu hadzin azim, tidak dapat melakukannya melainkan orang yang mendapat keuntungan yang besar lah. Kemudian dalam surah Syura ayat 34 Allah berfirman, wala man sabara, dan sungguhnya orang yang bersabar, wa ghafara, dan memberi maaf, keampunan, inna dzalika lamin azmil umur, sungguhnya demikian itu adalah daripada perkara yang terbaik lah. Al-azmil umur, perkara yang terbaik. Itu dia. Hadis yang seterusnya insya-Allah kita baca lagi lah nanti. Ya. Atau pengajaran berayat ni kita baca insya-Allah di kelas akan datang. Bismillah taala wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.